Zalim lagikah Anwar Ibrahim? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan beliau seorang pemimpin yang zalim sejak memegang jawatan Perdana Menteri lebih 8 bulan lalu dengan membuktikan beliau memberi lebih peruntukan dengan pelbagai insentif dan bantuan yang memanfaatkan semua lapisan rakyat kepada negeri-negeri ditadbir pembangkang. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan pimpinannya menyalurkan peruntukan lebih tinggi kepada Terengganu, Kedah serta Kelantan berbanding ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan pusat. Setiap kali sidang rakyat di Parlimen, saya baca peruntukan untuk semua negeri termasuk negeri pembangkang dan semua menteri besar dan ketua menteri tahu perkara ini. Menteri Besar Terengganu jumpa saya tentang tanah runtuh di Tasik Kenyir. Saya tidak pernah fikir dia PAS, tetapi saya luluskan 200 juta untuk pembaikan segera. Kita juga telah luluskan peruntukan 1.7 bilion ringgit untuk mengatasi masalah air di Kelantan dan bagi peringkat pertama, 500 juta disalurkan kepada kerajaan negeri. Tapi pembangkang tetap fitnah saya zalim. Sedangkan 3 tahun PAS dan Bersatu jadi kerajaan pusat, apa yang mereka buat kepada rakyat di negara ini? Katanya dipetik Harapan Daily. Tambah ahli Parlimen Tambun itu lagi, terbaru Kerajaan Perpaduan juga membela nasib pesawah dengan menaikkan kadar subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 setan metrik. Selain itu, katanya beliau juga pada awal tahun ini mengumumkan kenaikan insentif pengeluaran getah IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram bagi membantu golongan penoreh getah. Pada tahun ini juga, saya panggil Menteri Pendidikan untuk periksa tandas sekolah di seluruh negara dan kita sediakan RM1.4 bilion untuk baiki kemudahan tandas berkenaan. Malangnya, pembangkang tetap lempar fitnah. Kononnya saya zalim, tapi saya nak tanya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, apa yang beliau buat ketika jadi Perdana Menteri selain beri projek kepada anak menantu? Sedangkan saya sendiri kalau ada dalam kerajaan pimpinan ini terlibat dalam rasuah dan dibuktikan bersalah, saya sendiri akan terajang masuk dalam jel, kata Anwar. Terkini, Kerajaan Perpaduan Madani sedang berusaha melaksanakan penyelarasan gaji pekerja swasta disambut dengan penuh harapan oleh golongan itu. Usul itu jelas menunjukkan komitmen dan keperhatian Kerajaan Perpaduan terhadap kebajikan mereka yang selama ini kurang diberi perhatian. Pekerja swasta juga berhak diberi pembelaan dan perhatian oleh kerajaan kerana turut menyumbang kepada ekonomi negara. Penyelarasan gaji bukan sahaja membolehkan pekerja swasta mendapat bayaran lebih setimpal, malah mampu merancakkan lagi ekonomi melalui peningkatan perbelanjaan rakyat dalam negara. Terdahulu, Perdana Menteri dalam ucapan beliau pada perjumpaan dengan usahawan tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional berkata, kerajaan sedang berusaha mencari dana untuk menampung bayaran bagi penyelarasan gaji pekerja sektor swasta. Beliau berkata inisiatif ini tidak dilakukan oleh banyak negara tetapi akan dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan bagi membela nasib pekerja sektor swasta. Pimpinan mesti peka dan perhatiin tentang masalah rakyat dan isu penyelarasan gaji untuk perkhidmatan awam yang sedang diusahakan belum dibuat di dalam sektor swasta. Pekerja kilang, apa nasib mereka? Sebagai contoh, kilang itu untungnya berbilion ringgit tetapi gaji masih belum mencapai gaji minimum. Jadi, keputusan kita ialah mencari kaedah dan mekanisme baru untuk memastikan gaji pekerja swasta itu ditingkatkan, kata Anwar dipetik Suara Keadilan. Sebelum ini, kerajaan meluluskan cadangan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN bagi memperhalusi pelaksanaan gaji progresif yang akan dibawa ke mesyuarat Jumaah Menteri dalam masa terdekat. Tidak cukup nafas untuk disenaraikan apa yang telah diusahakan Anwar untuk memastikan rakyat jelata merasai kesejahteraan tanpa mengira ideologi politik, kaum, bangsa dan agama yang mereka anuti hanya dalam masa 8 bulan. Jadi di sinilah persoalannya, zalim lagikah Perdana Menteri yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagaimana yang didakwa pembangkang? Belum lagi disebut tentang kerosakan yang telah dilakukan mereka ketika mentadbir urus negara sedang dibaiki demi menjamin masa depan rakyat yang lebih baik.
Justru kepada rakyat yang terlibat sebagai pengundi dalam PRN esok, buatlah pilihan terbaik dengan memilih kerajaan perpaduan untuk menerajui negeri anda demi masa depan yang lebih gemilang. Pangkahan anda di kertas undi membawa 1000 erti buat seluruh generasi. Usah dipangkah para penyakau, pemuja kaki, ponteng parlimen, usah diundi penunggang agama dan mereka yang hanya tahu hidup selesa tanpa fikirkan soal rakyat, apalagi yang tidak mengendahkan anda minum air berkarat. Fikir-fikirkanlah.